Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Sahabat-sahabat yang saya raikan yang berada di ruang komen, Syarina Uthman, Nur Razia Mukhtar, Galib Spirit, Nur Hayati Yahya, Salabiyah Sa'ad, Zahara Aliyas, Yaya Lia, Ummi Zayhadi, Ali bin Abi Talib, Nur Baiduri, Amida Rauda, Wan Ismail Wan, Anita Maizan, Hardi Suhaimi, Nur Rahim Syarif, Syed Ahmad, Rosnani Kiyah, Samsarina Saifuddin, Karimah binti Abu Bakar, Ninda Anis, Syakirah Ismail, Ummi Akasha, Hafsah Talib, Asna Darus, Nadiyah Nawawi, M. Nasir Harun, Ruziah Ma'arub, Zaliha Kamaruddin, Zabariyah Muhammad Yusuf, kemudian Ahlan Asiyah Sulaiman, Laitun Absah, M. Nasir Harun, Rusnah Ismail, Nur Hayati Abdullah, Mazna Ahmad, Nurul Hidayat, Hajrah Zai, Zainun Haji Rahmlan, Ana Sukaimi, Zuraida Siddiq, serta Siti Arfah binti Harun, Haliza Irahman, Jalilah Bakar, Dayang Awa, Fatimah Cikmat dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang mengucapkan salam, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan pada petang ini, bahkan ada yang melapangkan masa setiap petang bersama dalam program pembacaan kitab Al-Adhkar yang kita kenali sebagai program Hamba Ilahi. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita hari ini bermula daripada muka surat 225. Kita bermula daripada muka surat 225 pada riwayat yang ke-344. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu kongsi dan juga sebar luas. Mohon jasa baik untuk catatkan juga di ruang komen muka surat 225 riwayat yang ke-344. Kita masih lagi berada pada tajuk selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kata Imam Nawawi, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah bil asanidis sahihah. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Walaupun kalau kita baca pada sanadnya ada sedikit sebanyak persoalan yang timbul di antara perawi yang pada waktu itu kadangkala berubah nama gurunya, tetapi Imam Ibn Hajar telah menjawab setiap kemusykilan tersebut.
Begitu juga riwayat ini ada diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, tapi daripada perawi sahabat yang lain daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Pada riwayat ini daripada Aus bin Aus. Imam Hakim meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama, tetapi daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Dan Ibnu Hibban serta Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang lebih kurang maknanya sama seperti riwayat ini. Lalu riwayat ini, lafaz yang kita baca ini adalah lafaz yang ada dalam riwayat Abu Daud. Adapun riwayat yang lain ada sedikit sebanyak pertambahan ataupun sedikit sebanyak perbezaan, tetapi maknanya adalah lebih kurang sama. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Nabi SAW bersabda daripada Aus bin Aus, sesungguhnya hari terbaik untuk kalian adalah hari Jumaat. Dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, maka pada waktu itu ada penambahan riwayat. Di sini dia berhenti di situ. Maksudnya sesungguhnya hari terbaik untuk kalian adalah hari Jumaat. Sebab itu Imam Ibn Allan bawakan riwayat yang lebih kurang sama dalam kitab Mustadrak Hakim, yang mana pada waktu itu ada penambahan fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat Nabi Adam telah diciptakan, wa fihi qubid, dan pada hari Jumaat Nabi Adam telah diwafatkan. Kemudian yang ketiga, wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumaat akan ditiupkan sangkakala. Kemudian wa fihi sa'qah, dan pada hari Jumaat akan dibangkitkan semula manusia. Maka penambahan ini ada dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Maka sabda Nabi SAW, kita kembali pada riwayat ini, fa'akthiru alayya minas salati fihi. Sabda Nabi, apabila hari Jumaat adalah hari yang terbaik, bahkan kita kenali sebagai penghulu segala hari, sebagai hari yang terbaik, maka Nabi SAW bersabda, fa'akthiru, maka perbanyakkanlah berselawat kepadaku. Nabi perintahkan kita untuk memperbanyakkan selawat terhadap baginda Nabi SAW. Kenapa? Kenapa kena memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat berbanding hari-hari yang lain? Padahal hari yang lain kita digalakkan juga untuk berselawat. Sabda Nabi SAW, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana sesungguhnya selawat kalian dipersembahkan, ma'rudah, dipersembahkan, diperlihatkan, alayya, kepadaku. Di sini ada panjang lebar perbahasan yang mana para ulama punya pendapat, adakah pada waktu itu selawat dipersembahkan kepada Nabi hanya untuk orang yang datang memberi selawat ataupun salam ketika mana menziarahi kubur baginda, ataupun secara umum di mana jua mereka berada, selawat mereka akan diperlihat dan disampaikan kepada baginda Nabi. Maka daripada hadis ini jelas bahawa di mana pun manusia itu berada, selawat akan dipersembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami diperlihatkan, dipersembahkan kepadamu, sedangkan engkau pada waktu itu jasad kerana telah didafankan, dikebumikan. Maka pada waktu itu aramta, telah menjadi lebur dengan tanah, telah dimakan oleh tanah. Para sahabat pada waktu itu menyangka jasad baginda adalah sama seperti mana manusia yang lain yang akan dimakan ataupun yang menjadi sebati dengan tanah. Maka baginda Nabi SAW menjawab, balita, qal, ataupun pertanyaan itu adalah aramta ataupun balita. Sama ada para sahabat menggunakan perkataan aramta ataupun balita, yang mana maknanya daripada sudut terjemahan ada sedikit sebanyak perbezaan, tetapi daripada sudut makna yang mudah faham adalah lebih kurang sama. Telah hancur, telah menjadi sebati dengan tanah.
Maka apa sabda baginda Nabi SAW? Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas tanah untuk memakan, untuk menghancurkan jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka apa yang kita belajar daripada hadis ini? Daripada hadis ini maka datangnya ucapan-ucapan seperti hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Sebab dengan jelas disebut pada hadis ini afdala ayyamikum. Hari yang paling afdal dalam seminggu adalah hari Jumaat. Tak menafikan contohnya hari Arafah, tak menafikan kalau malam Lailatul Qadar, tetapi itu daripada sudut tahunan. Daripada sudut mingguan, sabda Nabi, hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Kemudian dalam hadis ini juga kita belajar bahawa galakan untuk memperbanyakkan selawat dan salam pada hari Jumaat. Memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat secara khususnya berbanding dengan hari-hari yang lain, sebab adanya perintah di sini oleh baginda Nabi, fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyakkanlah oleh kamu ke atasku selawat pada hari Jumaat. Maka daripada sini juga kita belajar khusus kelebihan afdalnya hari Jumaat untuk kita memperbanyakkan selawat. Pada hadis ini juga kita belajar bagaimana selawat kita pada waktu itu diperlihatkan, dipersembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan selawat yang diungkapkan oleh umat baginda alaihi salatu wassalam. Daripada hadis ini juga kita belajar bagaimana Allah memelihara jasad para Nabi alaihi wassalatu wassalam, di mana ianya tidak dimakan oleh tanah, ianya tidak menjadi balid, ianya tidak menjadi hancur, tidak menjadi lebur seperti mana jasad manusia biasa. Kemudian Imam Nawawi bawakan penerangan berkenaan tentang perkataan aramta. Aramta yang kita nampak pada riwayat pada baris kedua itu, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Maka di situ ada pandangan tentang menyebut dengan cara yang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, perkataan aramta menggunakan huruf ra fathah berbaris atas, menggunakan mim sukun dan juga ta fathah berbaris atas, aramta. Sebab kenapa Imam Nawawi jelaskan satu-satu? Sebab zaman dahulu tidak ada baris pada penulisan, tidak ada baris. Lalu perkataan yang kita baca tadi adalah aramta. Apa pula pandangan Khattabi? Al-Khattabi mengatakan lafaz asalnya adalah armamta. Armamta. Hamzah berbaris atas, ra itu sukun, mim berbaris atas, ada mim kedua yang sukun dan ta berbaris atas. Aramta adalah yang kita baca. Apakah asalnya? Adalah daripada armamta, kata Khattabi rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian datanglah salah satu kaedah yang terkenal, yang masyhur dalam kaedah ilmu saraf. Maka Imam Khattabi terangkan, kemudian salah satu daripada huruf mim dihilangkan. Ini adalah tata bahasa sebahagian kabilah bangsa Arab. Maka daripada armamta jadi aramta, yang mana menggunakan kaedah ilmu saraf. Kemudian kata Imam Nawawi, begitu juga lafaz ziltu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu juga seperti mana orang Arab biasa guna ziltu af'alu kadha, ziltu af'al kadha, asalnya adalah zalaltu. Perkataan ziltu, za berbaris bawah, lam berbaris atas, ta berbaris depan, ziltu. Asalnya pada waktu itu adalah zalaltu. Kemudian pada waktu itu sama juga dihilangkan salah satu daripada dua lam, maka menjadilah ziltu. Sama juga daripada armamta menjadi aramta. Lalu ini daripada sudut Imam Nawawi suka menerangkan
perkataan-perkataan yang jarang didengar daripada sudut bahasa Arab. Kalaulah kita belajar contohnya syarah Sahih Muslim, begitu juga Imam Nawawi suka untuk menerangkan. Seterusnya, riwayat yang ke-345. Riwayat yang ke-345. Riwayat 345 kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu pada malam ini tidak ada perkongsian kisah para sahabat, tak ada. Sebab kisah perkongsian pada sahabat pada malam ini sebenarnya adalah tajuk sama dengan apa yang perlu saya buat persediaan untuk program Tanyalah Ustaz esok. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sama. Lalu sahabat yang kita dah mulakan semalam, di Telegram channel, kita tak akan kongsikan lagi kerana kita akan kongsikan esok di program Tanyalah Ustaz tentang sahabat tersebut, dan kemudian nanti kita akan baca kisah sahabat yang seterusnya. Lalu malam ni tidak ada perkongsian sahabat. Kita akan jumpa esok insya-Allah jam 6.30 pagi kepada yang berkelapangan dalam program Tanyalah Ustaz. Saya minta maaf tak dapat baca banyak sebab hari ni kelang kabut sikit. Ada kenderaan rosak, kereta rosak. Kereta saya ada sedikit masalah. Kereta dah lama, dah 9 tahun, 10 tahun. Maka pada waktu itu banyak masa tadi dekat bengkel. Lalu kepala tidak berapa pening sedikit, tapi nanti kita akan jumpa insya-Allah pada esok dalam program Tanyalah Ustaz. Lalu mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya. Kita akan sambung riwayat 345. Kita harap kita boleh baca banyak esok, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni tak ada perkongsian sahabat. Dan kita tak akan ulang balik kisah itu kepada sahabat yang nak tahu kisah yang mana kita dah mulakan semalam. Kita akan jumpa esok di program Tanyalah Ustaz jam 6.30 pagi. Saya akan sharekan juga linknya di Facebook dan sahabat boleh juga lihat di TV3 esok insya-Allah. Doakan moga Allah permudahkan segala urusan setiap daripada kita. Kita jumpa pada pertemuan yang lain insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.